Okay, never mind. Okay, I just recap back apa yang you dah belajar tadi lah. So tadi you memang ada buat yang bangunan 3D tu. Okay, bangunan 3D tu. Bangunan 3D tu, so dia punya ringkasan dia lah. Kalau kita nak buat bangunan 3D tadi tu, memang kita akan lukis dulu. Kita akan lukis dia punya 2D plan dulu. Betul tak? Lepas kita dah lukis 2D plan dia, kita convert. Okay, we convert the 2D plan into a 3D model. Okay, so basically when you do this bangunan 3D tadi tu, okay, you ada gunakan command boundary, region and extrude. Betul tak? Tu yang you buat lah tadi. Okay, so bangunan 3D tu memang you dah buat. You lukis dulu 2D plan tu. Lepas tu you convert dia kepada 3D model. Okay, menggunakan boundary, region and extrude. Okay, boundary, region and extrude. Lepas tu you pun ada buat latihan yang untuk buat 3D glass tu. Yang 3D glass tu you ada buat menggunakan polyline. Kan, you lukis glass tu tadi memang menggunakan polyline sebenarnya. Lukis dengan command polyline. Bila you lukis dia punya side view tadilah. Okay, lepas you dah lukis side view dia, then you akan revolve dia. Betul tak? Tadi you memang ada revolve dia. Menggunakan revolve command. Then after that you ada buat yang 3D pipe tu. Okay, 3D pipelines design. Okay, menggunakan sweep. You ada guna sweep command tadi. Okay, so I pun memang akan recap balik. Okay, recap balik untuk revision lah. Okay, you boleh tengok balik. I memang akan recap balik ke semua ni, yang ni. So you boleh tengok demonstration ni. Okay, mungkin lepas tu you ada apa-apa nak tanya ke, you boleh tanya kalau you nak tanya apa-apa ke lepas tu. Sebab dia memerlukan practice. Okay, benda ni memang memerlukan practice. Kita dah belajar, kita pun nak kena practice juga. Okay, kita pun nak kena practice juga. So, tak apa, I tunjuk you balik. Tadi memang ada buat yang bangunan 3D tu kan. Okay, okay, bangunan 3D tu. So, memang kena set lah yang unit semua ni. Okay, so yang ni semua biasalah macam tadilah. Okay, so limit mengikut size objek yang kita nak draw tu. So kita draw tadi tu pun memang mengikut measurement kan. Measurement mengikut buku lah. Okay, ukuran ni boleh jadi apa-apa ukuran. It can be any measurement. Okay, the most important thing is the technique. Betul tak? Okay, so kita memang draw macam biasa. Tapi lepas kita draw, kita akan boundary kan dia. Betul tak? Tadi kita ada buat kan boundary. So kita type BO enter. Kita pick point, kita klik dalam ni. Klik dalam kawasan yang kita nak boundary lah. Lepas tu kita offset. Memang kita ada offset 200 tadi. Sebab kita nak bagi dia nampak tebal sikit. Lepas tu kita regionkan dia. Kita regionkan dia dulu siap-siap. Kan? Lepas tu kita subtract dia lah. Kan? Kita subtract dia sebab kita nak tebuk lubang. Kita nak tebuk lubang di tengah-tengah. So that's why we subtract it. Kalau kita nak check whether the subtraction is successful or not, we want to check whether yang dekat dalam ni berlubang. So kita boleh tukar visual style kita tadi ke
conceptual. So nanti dia jadi macam ni kan. Lepas tu kita tukar view kita ke pandangan SE isometric. Sebab pandangan SE isometric ni dia sebuah pandangan 3D perspektif lah. Okay, after that we change back to 2D wireframe and we did type EXT enter to extrude. Okay, extrude. So kita type EXT enter, kita klik bangunan ni, kita klik bangunan, dinding bangunan ni, kita tekan enter dan kita masukkan ketinggian bangunan tu 3000 kata kan, 3000 mm. Okay, lepas tu memang kita tukar balik, change back to conceptual visual. Alright, and then we type BOX. Okay, because we want to do for the door cutout, right? Select the box, enter the measurement semua tadi, macam tadilah yang you buat tadi tu, 3000, ini 900, ini 2100. Okay, lepas tu kita masukkan color untuk membezakan dia. Kita masukkan color merah untuk membezakan dia. So, kita tekan move ni. Lepas tu dekat sini I boleh subtract juga. I boleh subtract. Okay, so I buat box yang sama juga kat sini tadi. Okay, so tapi sebab kita nak buat pintu yang kat belah sana kan, tu yang kita akan rotate lah. Okay, kita akan rotate dia, pusingkan dia. Lepas tu kita akan move dia ke belah sini. Lepas tu kita akan copy dia lagi satu. Lepas tu kita akan tukar ke wireframe sebab kita nak letakkan reference line tadi. Kan, kita akan letak reference line tu, panjang dia 500 mm. Okay. Yang untuk yang ini pun, yang kat belah sini pun, ini pun 500 mm juga. Okay, lepas tu kita akan movekan dia. So kita klik move, kita select, letakkan kat sini, kat hujung tu lah. Ini pun kita boleh masukkan dia sikit. Lepas kita tukar ke conceptual. Lepas kita dah boleh subtract. Type SU enter. Klik dua dinding luar ni. Klik yang box merah yang masuk dalam ni. Nanti dia akan subtract kan. Kalau untuk buat window tu, kita kena pasang box yang measurement dia lain lah. Mengikut ukuran pintu. Mengikut ukuran window tu. Kita select, kita right click, kita pilih properties. Dan kita akan masukkan ukuran window tu. Tadi kan 3000. Dia punya width dia 2000. Kita ambil height dia tadi 1500. Okay. Dan kita letak satu warna untuk membezakan dia. Lepas tu kita pun akan tukar ke 2D wireframe. Dan we are just going to draw like one reference line so that we can mark the location for the window box. So I akan move dia, letak dia kat sini, masuk dalam macam ni. Okay, lepas tu I subtract dia lah macam you buat tadi. Cumanya I recap je untuk you. Inilah yang you buat tadi. Okay, so I buat ni, letaklah satu box kat sini. Tadi masukkan property. So you belajar macam mana nak masukkan properties dia, macam mana nak masukkan dimension dia ke dalam properties box tu lah. Selalunya kita akan guna warna yang lain hanya untuk nak membezakan. So nak membezakan dinding dan pintu. So I gunalah warna lain sebab puncanya I nak membezakan warna pintu dengan warna dinding. Okay. So tadi pun kita ada buat yang glass tu. Okay, glass tu memang kita ada buat dia dekat top view lah. Tadi kita memang ada buat dekat top view. So let's say I pergi ke top view. Okay, then I will try to draw the glass using a polyline. Okay, tadi you buat glass tu memang you use a polyline. Okay, so you klik sini, klik sini, klik sini, type A, enter. Selalunya kalau nak buat yang sweep command ni, pandangan tepi dia mesti menggunakan
sebuah polyline. Okay. Okay, lepas tu you offset dia. So you kena tengok juga measurement dia. Kalau you tengok, sebab limits ni besar kan. So ni I akan ambil dalam 200.5. So I offset dia dalam 2.5 untuk dapatkan ketebalan glass tu lah. Then I just draw like one axis like this, extended. And I will close this using an arc. Okay. And trim, klik trim, press enter. Okay, so memang kita ada trim tadi. Kita memang ada trim tadi. Lepas tu kita boundary dia. Kita create digital trace dia lah. Sebab kita puncanya kita nak regionkan dia. Lepas tu kita tukar ke conceptual. Lepas tu kita revolve, type REV, enter. Kita select dalaman glass tu, enter. Lepas tu kita klik dekat bawah, kita klik dekat atas. Dan bila dia tanya angle, kita type 360 tadi. Sebab kita nak revolve dia 360 degree. So kita nak tengok pemusingan dia, kita nak tengok ke semua perspektif pada objek tu. Tu yang kita type 3DC orbit for visualizing the whole perspective in the 360 degree environment. You can press enter, and then if you were to click and drag, you can actually see the product, the design which you have done in 360 degree environment. Okay. Okay, so I pun boleh, tadi kan you ada belajar slice kan. Okay, katakan I pergi dekat top. Okay, I pun boleh guna slice, type SL, enter. Dan I pun boleh slicekan cawan yang I buat ni, glass yang I buat ni. Then I boleh move dia lagi satu pergi sini. Then I boleh type 3DC orbit. Nampak? Dia boleh potong semua. Actually slice command tu dia boleh potong apa jua objek-objek yang 3D. Okay, apa jua objek-objek 3D sebenarnya. Okay, so I just demonstrate to you lah yang memang you pun boleh potong 3D glass you buat tadi tu. You pun boleh potong, kalau kita nak slice ni tak semestinya melintang atau menegak, kita pun boleh potong dia secara condong macam ni. Nampak I potong dia secara condong. Nampak tak? I potong dia secara condong macam ni. Okay, so I potong dia condong. Dan boleh dia masih boleh di slice kan. Dan pemotongan I tadi memang condong tadi macam ni kan. Macam ni. So I type 3DC. Sekejap. Okay, itu satu. Tadi pun kita ada buat yang pipe tu tadi. Okay, yang kita buat pipe tu tadi memang kita draw dia tadi tu memang dekat wireframe kan. Kita draw 2 circle tadi kat situ. Masukkan radius 1. Okay, and then masukkan lagi 1 circle kat sini. Ni 1.5. Okay, kita ada region kedua-dua circle tu tadi. Kita regionkan dia, ini dan ini. Dan kita subtract kan, SU enter. Kita klik circle luar, enter, klik circle dalam tadi. Lepas tu kita ada guna conceptual tadi. So kita nak tengok, lepas tu kita tukar view ke front view tadi. Okay, so kita ada scroll down tadi. Memang kita ada scroll down untuk kita draw dia punya path menggunakan polyline. So kita ada klik polyline, klik, and then kita type A, enter to draw the curve, and then click type L, enter. Okay, to draw it like this. And then we just change to top view, change to SE isometric view. Lepas tu kena type objek I pun dah macam hilang kan kat sini.
Dia dah pergi jauh dah actually. Kat sini tadi. Okay, tak apa, I just draw balik kat sini. Okay, saya klik circle kat sini. Ni tadi satu. Ni sebab circle yang I draw tadi tu dia dah hilang. Dia dah hilang. Okay, tapi I kena region betul-betul lah. Region, select dua ni, enter. Lepas tu I kena subtract. I pakai wireframe better. SU enter. So I klik circle luar, enter, klik circle dalam, enter. Pilih balik conceptual dan I akan perform sweep command SWEEP. Tekan enter, klik dalam region ni, enter, tekan extrusion path, nanti dia akan sweepkan dia menjadi sebuah pipe macam ni. Tapi I pun memang boleh ke top dan slicekan dia juga. Okay, I pun boleh ke top dan slicekan dia juga. Okay, kat sini katakan I type SL enter, select enter, then I just cut it out like this. Okay, and then I move it, move one part to the top like this. Okay, and then I use my 3DC just to see what's going on with the pipe. Okay. So I pun boleh gerakkan dia lebih tinggi sikit. Yang type 3DC enter, yang boleh orbit dia macam ni. Okay, ada sepanjang yang you belajar ni semua tadi, ada apa soalan tak nak tanya? Yang semua ketiga-tiga latihan you buat ni, boleh faham? Ada apa nak tanya ke? Ada apa-apa nak tanya ke? Mengenai latihan tadi tu. Okay, semua boleh faham Okay,